Bab yang ke-41, babu salatid duha. Bab menceritakan tentang salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita pada petang ni. Sama-sama kita berniat, sebenarnya salah satu niat kita adalah untuk mendekatkan lagi diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan cinta kita pada baginda, dan kita sedang bersiap untuk bertemu bulan Ramadan. Insya-Allah lagi 2 bulan lebih je. Tak lama bulan Ramadan akan tiba. Mudah-mudahan kita dapat jumpa Ramadan dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Allahumma amin. Yalah, dalam tempoh sebulan 2 ni memang kritikal lah bagi kita, sebab kita nak sangat jumpa Ramadan. Tapi ramai orang baik meninggal dunia sebelum Ramadan kan. Kita tahu seminggu 2 ni pun saya beberapa kali pergi kubur, hantar jenazah. Kata Allah, memang kematian tu boleh datang bila-bila masa je kan. Ada orang yang meninggal tu dalam keadaan yang betul-betul mengejut kan, dalam keadaan sihat, tiba-tiba rebah meninggal. Dan kita tahu benda tu. Jadi mudah-mudahan dengan niat kita nak jumpa Ramadan, niat kita bersiap untuk Ramadan, Allah kira dah pahalanya kan. Macam ada orang dia dah ada niat, dia baca Quran tiap hari, dia nak khatam pada bulan Ramadan contoh. Kalau pun dia meninggal sebelum Ramadan, niat dia tu dah dikira kan. Macam tu jugalah dengan apa-apa niat-niat kita yang baik. So jangan lupa untuk berniat sebaik-baiknya untuk Ramadan kita. Okey, bab yang ke-41, babu salatid duha. Bab menceritakan tentang salat duha. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa nafa'ana bihi fi daraini amin. Qala حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. Hadis ini cerita tentang sembahyang duha. Okey. Sembahyang duha, sembahyang yang dilakukan pada waktu duha. Namanya sembahyang duha sebab waktunya waktu duha. Okey. Dan macamlah disebutkan solat malam. Solat dibuat pada waktu malam. Duha itu adalah waktu apabila matahari dipanggil terangnya ataupun cahaya matahari telah sampai kepada suku siang. Itu asal makna waktu duha. Jadi dia ada waktu pagi, waktu duha, waktu tengah hari, waktu petang, waktu malam kan. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Waktu duha tu asalnya 1/4 siang. Oleh kerana itulah waktu duha ni, semayang duha paling afdal waktu tu 1/4 siang. Macam mana nak kira 1/4 siang ataupun 1/4 daripada cahaya matahari? Panggil 1/4 siang ni, kira je lah. Kalau siang tu 12 jam, 4 jam lepas naik matahari lah kan? Ataupun kalau kita kira siang tu bermula daripada waktu subuh, sebab malam habisnya adalah waktu subuh. Jadi mungkinlah siang tu berapa jam? Kita kat Malaysia mungkin 13 jam lah. 13 jam 13 jam bagi dengan 4, jadi 3 jam suku kan? Jadi 3 jam suku lepas subuh. So kalau subuh pukul 6 suku, tambah lagi 3 jam suku, pukul 9.30. Jadi itu lebih kurang lah
Itu waktu yang paling afdal. Itu waktu yang dipanggil sebagai waktu duha. Dalam bahasa Arab, dia ada waktu yang lain, contohnya sebelum daripada waktu duha tu dia orang panggil dhahwah. Waktu dhahwah tu dia sebelum duha, waktu matahari mula-mula naik, waktu lepas daripada isyraq. Waktu isyraq tu dia panggil isyraq lah, naik matahari tu kan, dia panggil apa, syuruk kan, syuruk. So lepas daripada syuruk tu lama sikit, maka waktu tu dipanggil sebagai dhahwah, awal pagi. Lepas waktu awal pagi barulah masuk waktu duha. Dia bahasa Arab dia kaya, kita bahasa Melayu senang je, awal pagi kan. Lepas tu apa, tak ada lewat pagi, tak ada lewat pagi. Maknanya pagi je lah, senang kita. Selagi tak tengah hari, selagi itulah pagi kan kita. Dia waktu dalam bahasa Arab dia macam-macam, berbeza. Okey, asal sembahyang duha ni dia boleh dilakukan, dalam keadaan yang maknanya waktunya bermula daripada naik matahari ke atas segala. Maksudnya contoh Allahumma selamat, untuk isyraq sekarang pukul apa? 7 apa? Isyraq 7.21 syuruk 7.21. okey, 7.21 waktu habis subuh tu. Habis subuh 7.21. Alright. Jadi kalau habis subuh 7.21, maka waktu isyraq ataupun waktu solat duha, sebenarnya waktu solat duha bermula pada lebih kurang naik matahari ke atas segala. Naik matahari ke atas segala tu maksudnya lebih kurang 16 ataupun 22 minit lepas daripada syuruk tadi. So kalau 7.21 tambah dengan 16 minit, jadilah 7.37 ataupun lebih kurang 7.40. Macam itulah, dia lebih kurang, dia bukan secara tepat. Macam lebih kurang 7.40 tu dah boleh sembahyang duha. Tapi kita ada satu lagi sembahyang sunat, kita panggil sembahyang sunat isyraq waktu tu kan. Jadi sembahyang sunat isyraq kita boleh gabungkan dengan sembahyang sunat duha. Boleh gabungkan, tak ada masalah. Niat dua dalam satu. Boleh, tak ada masalah. Ya. Cuma isyraq dia waktu dia pendek, duha waktu dia panjang. Duha dia dah mula daripada waktu tu sampai sebelum zuhur. Jadi waktu duha ni memang sangat panjang. Jadi kalau 7.40 tu kita dah boleh sembahyang, sebenarnya kita boleh sembahyang sampai pukul 1 suku, selagi mana belum zuhur. Selagi mana belum zuhur, selagi itu masih lagi dipanggil waktu isyraq. Okey, jelas Itu berkaitan dengan waktu dia lah. Dan memang solat isyraq ni memang antara solat yang sangat afdal dan sangat dituntut untuk kita solat duha. Okey, seterusnya kita baca hadis dia. So Mu'adzah bertanya, Mu'adzah ni nama tabi'in, nama dia Mu'adzah. Mu'adzah, nama dia Mu'adzah binti Abdullah. Dia riwayatkan, dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tanya pada Sayyidatina Aisyah, adakah Nabi SAW solat duha? Nabi solat duha tak? Jadi ditanya begitu, maka Sayyidatina Aisyah jawab, na'am, ya. Ya, maknanya baginda solat duha. 4 raka'atin, 4 rakaat. Wa yazidu masya'allahu azza wa jalla, dan baginda akan tambah ikutlah apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi maknanya Nabi SAW biasa sembahyang 4 rakaat. Ini kata Sayyidatina Aisyah. Maknanya yang Sayyidatina Aisyah nampak Nabi biasa sembahyang duha 4 rakaat. Okey. Dan bila kita tengok macam tu, maknanya lepas tu ayat tambahnya wa yazidu kan, baginda tambah. Maksudnya kadang-kadang Nabi tambah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sembahyang 4, kadang-kadang sembahyang 6, kadang-kadang sembahyang 8. Dan sembahyang duha minimumnya 2 rakaat. Minimum 2 rakaat. Itu kita kata minimum. Dan biasanya Nabi sembahyang 4.
Minimum 2, biasa 4. Kadang-kadang Nabi sembahyang 6 rakaat. Kadang-kadang Nabi sembahyang 8 rakaat. So 2, 4, 6, 8. Dan 8 itu adalah jumlah rakaat yang paling maksimum bagi solat duha, ikut pandangan yang paling kuat. Ada juga pandangan yang kata afdalnya 8 rakaat, maksimumnya 12 rakaat. Itu lagi dahsyat lah. Kalau nak ambil pandangan ni, perempuan nak ambil pandangan ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi rajin sungguh lah tu kan, setiap pagi sembahyang 12 rakaat. Tapi kalau ada lagi qada tak buat lagi, baik sembahyang qada okey. Seterusnya, hadis yang berikutnya lah. Hadis ni nampaknya jelas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hadis yang berikutnya sambungan berkaitan dengan bilangan juga. Dan hadis yang berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Musanna haddatsana Hakim ibn Muawiyah Az-Ziyadi haddatsana Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi' Az-Ziyadi an Humaid al-Tawil an Anas ibn Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha 6 rakaat. 6 rakaat, 6 lah. Nabi SAW salat duha 6 rakaat. Ada bercanggah ke dengan hadis yang tadi? Tak adalah. Sebab hadis yang tadi bila Sayyidah Aisyah kata 4, Sayyidah Anas kata 6, Sayyidah Aisyah dah sebut siap-siap dah. Kadang-kadang Nabi tambah. Maknanya Sayyidah Anas ambil riwayat ataupun meriwayatkan apa yang beliau tengok Nabi semayang 6 rakaat. Seterusnya, wa bi annahu qala haddatsana Muhammad ibn Musanna haddatsana Muhammad ibn Ja'far anba'ana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abdurrahman ibn Abi Layla qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha illa ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha fa inna haddathat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawma fathi Makkah faghtasala fasabbaha 8 raka'at ma ra'aitu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qad akhaffa minha ghaira annahu kana yutimmu ar-ruku'a was-sujud. Beliau kata seorang siapa ni, Abdurrahman ibn Abi Layla, beliau berkata tidaklah menceritakan kepada aku seorang pun bahawasanya dia melihat Nabi SAW salat duha melainkan Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa dia? Ummu Hani ni adalah sepupu Nabi SAW, anak kepada Abu Talib, kakak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib kan. Jadi ini Ummu Hani ni adalah sepupu Nabi SAW. Dan Nabi baik dengan Ummu Hani ni macam adik-beradik. Sebab Nabi kan dijaga oleh Abu Talib waktu kecil. Kan datuk Nabi meninggal, Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib yang jaga Nabi. Jadi Abu Talib jaga Nabi, maka anak Abu Talib macam adik-beradik Nabi lah. Adik-beradik angkat, sepupu yang rapat. Sebab Nabi duduk dengan pakcik dia. Jadi Ummu Hani ini salah seorang lah sepupu yang rapat dengan Nabi SAW. Jadi dalam riwayat ini disebutkan Nabi SAW datang ke rumah Ummu Hani pada hari pembukaan kota Mekah. Buka kota Mekah. Kemudiannya baginda mandi hari kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni ialah dah travel jauh dari Madinah sampai ke Mekah. Maka Nabi memang cari rumah yang baginda boleh tumpang untuk mandi. Rumah yang sesuai adalah rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani ni memang Nabi memang rapat daripada kecil sampai Ummu Hani pun dah kahwin. Jadi Nabi memang rapat. Jadi Nabi pergi ke rumah Ummu Hani dan Nabi tumpang untuk mandi. Kemudiannya bila Nabi SAW dah selesai mandi, Nabi disebutkan di sini sembahyang 8 rakaat. Okey. Tadi kita sebut pasal mandi dulu. Mandi ni oleh kerana tu dah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, masuk Mekah disunatkan mandi. Sebab Nabi SAW mandi. Jadi kalau kita datang ke Mekah memang disunatkan untuk kita mandi dulu. Kalau pun contohnya mungkin kita takut rambut
gugur kan. Biasanya orang perempuan itulah kerisauan dia bila buat umrah. Takut rambut tercabut kalau kalau mandi dulu. Jadi baik selesaikan umrah dulu kan. Jadi itu tak apalah nak buat macam mana kan. Tapi kalau kita boleh mandi sikit-sikit je lah, freshen up lah kan. Ataupun janganlah basahkan rambut. Contohnya kau takut rambut tu gugur, niat mandi sunnah masuk ke kota Mekah. Masuk kota Mekah memang disunatkan mandi. Ataupun kalau kita masuk tu bukan untuk buat umrah, lagilah memang disunatkan untuk kita mandi. Ataupun lambatkan sikit, lepas umrah kita akan mandi biasanya lah. Biasa orang dah buat umrah dah berpeluh-peluh, jadi confirm dah balik bilik akan mandi. So mandi tu niatkan sekali mandi masuk kota Mekah, boleh je, tak ada masalah kan. Dan kalau ikut hadis ni Nabi solat duha terus. Jadi sampai disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i, dia kata bagus kalau masuk Mekah waktu duha, jadi mandi dan sembahyang duha. Cuma kita tak boleh pilih lah, kita biasa ikut waktu flight kita kan. Itu ikut je lah waktu mana yang ditentukan. Kemudiannya disebutkan fasabbaha samani raka'at. Terjemah dekat sini apa dia? Fasabbaha, baginda solat 8 rakaat. Perkataan yang digunakan dekat sini sabbaha. Sabbaha maksudnya bertasbih. Kalau siapa yang baca literally, dia kan kata sabbaha maksudnya Nabi tasbih 8 rakaat. Tasbih 8 rakaat. Peliklah pula bunyinya kan. Maksud tasbih kat sini adalah solat sunat. Solat sunat 8 rakaat. Masuk kat sini solat sunat 8 rakaat ni solat apa? Solat duha lah. Solat duha. Jadi Nabi solat 8 rakaat solat duha. Inilah yang paling banyak yang ikut majoriti ulama mengatakan 8 rakaat adalah maksimum kepada solat duha. Okey. Dan kemudiannya Sayyidatina Ummu Hani kata apa? Aku tak melihat Nabi SAW solat dengan satu solat yang lebih ringan daripadanya. Maksudnya ringkas. Nabi SAW solat duha ni solat yang tidak panjang. Bukan lama-lama sangat sembahyangnya, bukan baca panjang surah-surah macam-macam, baca panjang-panjang, tak. Sembahyang duha ni sembahyang yang ringkas. Cumanya Nabi sempurna rukuk dan sujud baginda. Jadi maknanya ringkas tapi sempurna, bukan ringkas kelang kabut, bukan macam ayam patuk padi. Bukannya laju-laju je sembahyang. Ada orang dia nak sembahyang duha, jadi dia sembahyang selaju-lajunya sebab masa tak cukup. Bukanlah laju sangat, tapi ringkas, tak lama. Sembahyang duha memang tak lama. Memang konsep dia gitu. Dia tak macam sembahyang malam. Sembahyang malam kan Nabi sembahyang panjang, lama sampai bengkak kaki baginda. Tapi sembahyang duha ni ringkas saja. Jadi kalau kita nak buat 2 rakaat sekalipun, katalah kita nak buat 2 je, 2 pun kita buat yang ringkas dia. Kan? Maknanya berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, dia tak lama. Rukuk pun baca tasbih 3 kali dah, sami Allahu liman hamidah. Kan kalau sembahyang malam boleh je tasbih tu panjang-panjang kan, rukuk lama-lama, sujud lama-lama, boleh je. Tapi sembahyang duha tak payah. Okey. Seterusnya, Wabi'anhu qala haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Waqi' haddatsana Kahmas bin Al-Hasan an Abdullah bin Syaqiq qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha akanna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat la illa an yaji'a min maghibihi. Aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duha? Sayyidatina Aisyah menjawab tidak, kecuali baginda datang daripada ketiadaannya, iaitu pulang daripada bermusafir. Okey, dekat hadis ni kalau kita tengok macam bercanggah lah dengan yang tadi. Sebab tadi tanya Nabi sembahyang duha tak? Sayyidah Aisyah jawab ya. Hadis yang ni pula Sayyidah Aisyah ditanya soalan yang sama, Nabi solat duha tak? Dia jawab tak. Kecuali balik daripada musafir.
Maka maksud hadis ni sebutkan oleh ulama, tak dekat sini ni maksudnya tak secara berterusan. Maknanya ada juga hari yang Nabi tak semayang duha. Ada juga Nabi tak semayang duha. Lagi-lagi apabila baginda bermusafir. Jadi itu yang disebutkan, melainkan bila balik. Maknanya bila dekat Madinah, Nabi semayang musafir, semayang duha. Bila musafir, Nabi tak semayang duha. Maknanya bukan berterusan. Ataupun waktu musafir, Nabi kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang duha. Dia ada semayang yang Nabi jaga walaupun dalam musafir. Semayang sunat, semayang fardu of course lah, semayang sunat. Contoh, semayang sunat yang dipanggil semayang sunat muakkad, 2 rakaat sebelum subuh. Yang itu memang Nabi buat walaupun bila-bila pun musafir, sakit pun Nabi buat. Kalau sembahyang sunat witir macam tu juga. Sembahyang sunat witir ni tak kira bila pun Nabi akan buat. Tapi sembahyang duha dia ada juga waktu yang Nabi skip. Okey, itu satu pandangan para ulama. Dan satu lagi disebutkan tentang sembahyang di masjid. Sebahagian daripada para ulama ceritakan juga, maknanya sembahyang sunat duha ni dia tidak digalakkan untuk dibuat secara berterusan di masjid. Maknanya macam seolah macam dia adalah satu waktu yang lain pula, satu fardu yang lain pula, ataupun secara berjemaah. Sekali-sekala boleh, tapi jangan dibuat secara berterusan. Sembahyang berjemaah duha dekat masjid. Contohnya kita buat, Masjid Al-Mu'minun dia buat sembahyang duha berjemaah setiap hari. Contoh. Itu dipanggil sebagai bid'ah. Tak digalakkan. Tak digalakkan sebab nanti orang nampak macam sembahyang ni rupanya ada 6 waktu. Subuh, duha, subuh, asar, maghrib, isyak. Jadi begitu. Okey. Seterusnya hadis yang berikutnya, apa dia orang kata tak ada suara Tadi ada suara, betul tak ada balik. Line ke? Line. Tak apa. Ini bukan masalah mic, ni masalah line. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambung hadis yang berikutnya. Wa bi anhu qala haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi haddatsana Muhammad ibn Rabi'ah an Fudail ibn Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqul la yad'uha wa yad'uha hatta naqul la yusalliha. Ini kira macam penjelasan kepada hadis yang sebelum tu. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi SAW solat duha sampai kami kata Nabi tak tinggal langsung sembahyang duha. Tiap-tiap hari sembahyang. Sebab lepas tu Nabi tinggalkan sembahyang duha sampai kami kata Nabi tak sembahyang duha pun Jadi hadis ni sebenarnya nak sebutkan Nabi SAW tinggalkan sembahyang duha. Ada waktu Nabi tinggalkan sembahyang duha. Sebab apa? Kata para ulama supaya tidak disangka wajibnya sembahyang duha tu. Jadi kita tak adalah. Sebab kalau kita buat tiap-tiap hari, tak ada orang kata wajib juga. Tak adalah orang kata mak buat sembahyang duha tiap-tiap hari wajib rupanya sembahyang duha ni. Tak ada. Kita ni tak jadi sumber syariat. Lain dengan Nabi. Nabi jadi sumber syariat. Nanti orang jadikan dalil. Kenapa kau kata sembahyang duha wajib? Sebab Nabi tak pernah tinggal. Nanti kan orang cakap macam tu kan. Macam sembahyang witir Sembahyang witir ada mazhab kata wajib. Sebab Nabi tak pernah tinggal. Ada mazhab kata wajib. Mazhab yang majoriti ulama tak kata wajib. Tapi ada mazhab macam mazhab Hanafi, dia kata witir tu wajib. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah tinggal. Jadi sembahyang duha Nabi tinggal. Katakan kerana takut orang menyangka ia adalah solat yang wajib. Macam sembahyang tarawih berjemaah, sembahyang tarawih tu sendiri. Kan Nabi sembahyang tarawih dekat masjid beberapa hari, lepas tu Nabi tak keluar. Nabi tak keluar dari rumah. Nabi sembahyang malam, of course Nabi sembahyang, tapi Nabi tak sembahyang kat masjid. Sebab apa? Sebab takut diwajibkan. Jadi Nabi tak sembahyang tiap hari kat masjid. Macam tu. Bezalah dengan kita. Kita jangan jadikan tu sebagai alasan untuk tak sembahyang tiap hari.
tak sembahyang sunat tu tiap hari, takut diwajibkan nanti. Siapa kita kan, takut diwajibkan. Jadi hadis ni sebenarnya antara tanda rahmahnya Nabi SAW kepada umat. Nabi sayang kepada umat, Nabi tak nak membebankan, tak nak beratkan, sama macam sembahyang tarawih lah, tak nak beratkan. Kadang-kadang ada orang dia tak larat dan sebagainya, sibuk, maka dia tak adalah jadi berdosa sebab tak buat benda tu, sebab dia tak wajib. Bahkan ada hadis-hadis yang lain kan, Nabi SAW apa dia, Nabi bersiwak contohnya kan. Nabi kata, kalaulah tidak takut menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap kali nak solat. Okey, Nabi sebut kalaulah kerana tak takut, kalaulah takut diwajibkan, maksudnya menyusahkan umat tu maksudnya diwajibkanlah. Jadi Nabi takut kalau diwajibkan, kalau diwajibkan nanti menyusahkan umat. Tiap-tiap kali nak semayang kena gosok gigi, tiap kali nak semayang gosok gigi. Masalahnya kalau kita semayang dekat rumah boleh tahan lagi. Kalau kita semayang tengah travel, tengah dekat mana-mana kan, tiba-tiba nak cari gosok gigi pula, sentiasalah gigi tu kena ada kan. Jadi Nabi SAW sayangkan umat, antaranya Nabi tidak membebankan, tapi Nabi menggalakkan, maksudnya dalam hadis tu. Maknanya bagus kalau kita boleh buat, bagusnya buatlah, jangan tinggal. Tapi Nabi tak nak wajibkan. Okey, sebab tak semua mampu, macam itulah. Okey, lepas tu hadis berikutnya, Abi Anwar qala haddatsana Ahmad bin Mani' an Hushaim anba'ana Ubaidatu wa huwa ibnu Mu'attib an Ibrahim an Sahm bin Minjab an Qarsa' ad-Dabi atau an Qaza'ah an Qarsa' an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'atin 'inda zawali syamsi faqultu ya Rasulullah innaka tudminu hadhihi al-arba'at raka'atin 'inda zawali syamsi faqala inna abwab as-sama' tuftahu 'inda zawali syamsi fala turtaju hatta yusalli az-zuhru fa uhibbu an yas'ada hatta yusalli az-zuhra fa uhibbu an yas'ada li fi tilka as-sa'ati khair. Qultu afi kullihinna qira'atun? Qala na'am. Qultu hal fihinna taslimun fasilun? Qala la. Okey, hadis daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yudminu maksudnya yudawim, melazimi, sentiasa. Nabi SAW sembahyang 4 rakaat ketika mana tergelincirnya matahari. Maksudnya dekat sini solat sunnah zuhur. Ada yang ulama kata sunnah duha, ada yang kata sunat sebelum zuhur, qabliyah zuhur. Dan sunnah qabliyah zuhur. Sebab apa disebutkan qabliyah zuhur? Sebab zawal ini, tergelincir matahari ini maksudnya zuhur. Tergelincir matahari zuhur lah kan? Cuma ulama bahaskanlah bab ini di dalam bab, sebab Imam Tirmizi letakkan bab ni kan dalam bab sembahyang duha. Jadi macam mana pula dalam bab sembahyang duha? Itu yang dikatakan memang ulama berbeza pandangan. Adakah yang dimaksudkan dekat sini sembahyang duha ataupun sembahyang sunat qabliyah zuhur? Habis kata gelincir matahari. Maksud gelincir matahari kat sini dekat-dekat gelincir matahari. Maksudnya kalau siapa yang kata duha tu maksudnya dekat-dekat gelincir matahari. Maksudnya sembahyang waktu duha, bukan waktu zuhur. Tapi ulama yang ambil secara zahir hadis dia kata sembahyang sunat qabliyah zuhur lah. Sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu zuhur tu, qabliyah zuhur. Waktu dah masuk waktu zuhur lah, dah gelincir matahari. Gelincir ni maksudnya matahari dah pergi ke arah barat. Bukan tergelincir dari landasan macam kereta api kan. Matahari tergelincir maksudnya matahari dah pergi ke arah barat. Daripada arah timur dia tegak atas kepala, dia dah pergi ke arah barat. So bila matahari pergi je ke arah barat, dah masuk waktu zuhur. Jadi bila dah masuk waktu zuhur,
Nabi SAW solat 4 rakaat. Disebutkan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW solat ni memang berterusan. Maknanya Nabi tak tinggal sembahyang. Okey. Lalu aku pun bertanya, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, aku pun tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau berterusan je sembahyang 4 rakaat ni? Maksudnya Sayyidina Abu Ayyub nak tahu apa hikmah dia. Maknanya Sayyidina Abu Ayyub punya soalan tu bukanlah tanya benda yang dia dah tahu. Nabi sembahyang 4 rakaat, maknanya wahai Rasulullah, apa hikmah dia? Macam itulah, walaupun tak sebut begitu kan, tapi dipahamilah. Lalu Nabi SAW pun jawab, inna abwabas sama, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka, tuftahu, dibuka, inda zawali syamsi, ketika matahari tergelincir. Fala turtaju hatta yusalli zuhur. Maka pintu-pintu langit tadi tu tak tertutup sampailah sembahyang zuhur. Maknanya waktu dia tak panjang lah. Dia waktu betul-betul masuk waktu zuhur tu, matahari pintu terbuka, pintu langit terbuka, dan dia hanya tertutup apabila solat zuhur. Tak lama lah, mungkinlah katalah setengah jam, 20 minit. Jadi waktu tu waktu pintu langit terbuka. Lalu Nabi SAW kata apa? Fa'uhibbu, aku suka an yas'ada li fi tilka sa'ah khair. Aku suka kalau diangkat pada waktu tersebut kebaikan. Maknanya kebaikanlah yang diangkat daripada aku waktu pintu langit terbuka. Kalau kita waktu tu tengah makan tengari contohnya, maka yang diangkat waktu tu adalah pahala makan tengari. Macam itulah, dapat juga pahala kan, tapi pahala makan lah. Nabi suka kalau waktu tu solat, jadi yang diangkat adalah pahala solat. Okey. Jadi Nabi sembahyang 4 rakaat. Lepas tu ditanya pula, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tanya pula, afi kullihinna qira'ah, adakah pada setiap daripada 4 rakaat itu ada bacaan? Maksudnya bacaan tu ada surah selain daripada surah Fatihah. Sebab kita tahu surah Fatihah yang wajib. Jadi maksud bacaan kat sini bacaan surah lah. Kalau Fatihah tu memang dah jelas lah. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari pun tahulah Fatihah kena baca. Semayang memanglah kena baca Fatihah kan. Jadi bila disebutkan tentang bacaan, maksudnya bacaan selain daripada Fatihah lah. Lalu Nabi SAW jawab, na'am, iya. Maksudnya adalah. Bacalah surah-surah yang lain. Lepas tu ditanya pula oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, hal fihinna taslimun fasil. Adakah pada 4 rakaat itu ada salam pemisah? Maksudnya antara 2 rakaat yang pertama dengan 2 rakaat yang kedua. Lalu Nabi SAW menjawab, la, tidak. Bermakna sembahyang 4 rakaat dengan 1 salam. Okey. Jadi daripada hadis ni lah yang menyebabkan ulama ada yang mengatakan solat siang ni bagus untuk ditunaikan dalam 4 rakaat 1 salam. Terus. Okey, 4 rakaat 1 salam. Tapi sebahagian para ulama yang lain pula, bahkan ramai para ulama mengatakan sembahyang siang ni pun 2 rakaat juga. Jadi macam mana dengan hadis tadi ni? Hadis ni disebutkan Nabi jawab tidak tu, maksudnya tidak wajib. Maknanya tak wajib untuk dipisahkan antara 4 rakaat tu, maknanya 2 dengan 2 tu tak wajib pisah. Maknanya boleh sahaja untuk sembahyang 4 rakaat straight. Boleh. Jadi Nabi jawab tidak tu maknanya tak wajib. Tak wajib dipisahkan. Tak wajib antara 4 tu dipisahkan 2 dan 2. Sebab apa? Sebab ada hadis yang lain. Nabi SAW sebut salatul laili wan nahari masna masna. Nabi ada sebut solat malam dan siang 2 rakaat, 2 rakaat.
Nabi sendiri yang ajar macam tu. Sembahyang malam ke, sembahyang siang ke, 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan hadis ini digunakan oleh para ulama menyatakan sembahyang malam ke sembahyang siang memang lagi afdal buat 2. Bukan sembahyang 4 rakaat. Dan itulah pandangan majoriti para ulama. Habis yang ulama yang kata 4 rakaat waktu siang ni, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. So mazhab Hanafi ya, 4 rakaat. Kalau siang lagi bagus 4 rakaat. Kalau malam barulah yang lagi bagus 2 rakaat. Macam tu. Oh bukan, mazhab Hanafi 4 rakaat malam dan siang. Okey, dua-dua sekali. Dia Imam Abu Hanifah, dia mazhab Hanafi ni macam ni. Mazhab Hanafi dia unik dia bersandar kepada 3 orang ulama. Seorang Imam Abu Hanifah dan lagi 2 orang adalah anak murid Imam Abu Hanifah. Seorang nama dia Imam Abu Yusuf, dan seorang lagi nama Imam Asy-Syaibani. Jadi 2 orang imam ni, Qadhi Abu Yusuf dan juga Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia dua-dua ni menjadi rujukan juga dalam mazhab Hanafi, yang rujukan utama dalam mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi sendiri maknanya ada 2 pandangan. Satu kata 4 rakaat siang dan malam. Ada lagi pandangan kata 4 rakaat waktu malam, 4 rakaat waktu siang, 2 rakaat waktu malam. Tapi majoriti ulama letak 2 rakaat, tak kira siang ataupun malam. Ini hari tu ada tanya kan? Siapa tanya soalan hari tu? Sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Tahiyat awal ke tidak? Okey, bagus. Ada tahiyat awal ke tidak? Jawapannya ada. Dalam mazhab Syafi'i, tahiyat awal tetap ada. Cuma yang tak ada hanyalah bagi salam. Maknanya kalau 4 rakaat tu lah kan. Soalan tadi pasal 4 rakaat lah, confirm lah kan. 2 rakaat mana ada tahiyat awal. Jadi kalau 4 rakaat tu tetap ada tahiyat awal. Macam solat zuhur lah jadinya. Dia jadi macam solat zuhur. Tak ada tahiyat awal. Mazhab Syafi'i ada sunat tahiyat awal. Okey. Alright. Seterusnya, hadis yang berikutnya, akhbarani Ahmad bin Mani' haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sahm bin Minjab an Qaza'ah an Qarza' an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Lebih kurang sama saja, cuma riwayatnya ataupun sanadnya berbeza. Seterusnya, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna haddatsana Abu Dawud haddatsana Muhammad ibn Muslim ibn Abi Waddah an Abdul Karim Al-Jazari an Mujahid an Abdullah ibn Sa'ib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Lebih kurang sama macam hadis yang tadi juga dia punya pengajaran, iaitu Nabi SAW solat 4 rakaat selepas daripada tergelincir matahari sebelum zuhur. Maksudnya sebelum sembahyang fardu zuhur. Dah masuk waktu zuhur tapi sebelum sembahyang fardu zuhur. Itu maksudnya. Jadi sembahyang sunat qabliyah zuhur. Sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Lalu Nabi SAW bersabda, inna sa'atun, sesungguhnya ia adalah waktu yang mana dibuka pintu langit, aku suka diangkatkan untukku padanya amal soleh. Okey. Jadi senang ceritanya hadis ni menunjukkan sunnah untuk sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Cuma kita ada sebut juga dulu sembahyang yang muakkad 2 rakaat. Sembahyang sunat muakkad sebelum zuhur 2 rakaat. Yang lagi 2 rakaat sembahyang sunat yang dipanggil sembahyang sunat rawatib yang biasalah, ghairu muakkadah. Okey. Tapi bagusnya kita buat 4 lah. Kadang-kadang sementara tunggu nak qamat, ada banyak masa. Kalau kita sembahyang berjemaah, biasanya kita ada masa untuk tunggu orang nak ready ambil sembahyang kadang. Jadi sambil-sambil tunggu tu sembahyang 4 rakaat. Itulah yang terbaik. Okey. Ya. Dia tak mesti.
Tahiyat awal tak dipanggil mesti, sunnah. Okay. Seterusnya, wa bi anhu qala haddatsana Abu Salamah Yahya ibnu Khalaf haddatsana Umar ibnu Ali al-Muqaddami an Mis'ar ibn Kidam an Abi Ishaq an Asim ibn Damrah an Ali annahu kana yusalli qabla zuhri arba'an wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha 'inda az-zawal wa yamuddu fiha. Yang ini lain sikit, tambah sikit je kat ujung tu. Nabi SAW sembahyang 4 rakaat qabliyah zuhur tu. Nabi solat 4 rakaat ataupun ialah sebelum zuhur tu lah. Kemudiannya baginda memanjangkan bacaannya. Okey, baginda memanjangkan wa yamuddu fiha. Baginda panjangkan. Maksudnya apa? Maksudnya sembahyang sunat qabliyah zuhur ni dia memang antara sembahyang yang disunatkan panjang. Panjang bukanlah macam sembahyang malam. Bukan macam sembahyang malam, tapi panjanglah. Okey. Janganlah pendek sangat, sekejap je terus terus maknanya jangan ringkas sangat, kecuali kita nak kejar sembahyang dengan imam. Kan kata bagi kita, kan kita tunggu imam, tunggu bila qomat. Contohlah kalau kita sembahyang kat masjid kan, tunggu bila qomat. Jadi kalau kita tunggu bilal qomat, tak apalah, sembahyanglah cepat-cepat sikit. Takut-takut kalau sembahyang panjang-panjang habis waktu. Bukan habis waktu apa? Bila qomat kita tak sempat nak sembahyang dengan imam. Kita kalau boleh dengan imam ni kita nak sembahyang biar awal waktu, maknanya takbir tu sekali dengan imam. Imam takbir bukanlah sekali serentak, serentak tak sah pula. Maknanya imam takbir, lepas tu kita terus takbir. Itu yang paling bagus. Jadi kalau kita sembahyang sunat qabliyah tu panjang-panjang, takut terlambat. Kan? Ataupun kita pula jadi kelang kabut untuk 2 rakaat lagi. Jadi sembahyangnya tak payahlah terlalu panjang. Melainkan memang kita dah tahu imamnya lambat. Imam lambat lagi ni, tak apa. Maka sembahyanglah panjang. Contoh perempuan tunggu suami untuk balik sembahyang berjemaah. Contohlah. Jadi kalau tunggu ataupun tunggu anak balik dan sembahyang berjemaah. Jadi kita sembahyang qabliyah dulu. Sementara nak tunggu dia. Jadi kita tahu lambat lagi ni. Maka sembahyang sunat qabliyah tu panjangkanlah sikit. Maksudnya bacaan surah tu, bacalah surah yang panjang-panjang sikit. Janganlah kuliah Allah je. Itu lain dengan sembahyang sunat yang lain kan? Macam sembahyang sunat duha pun tak apa, pendek-pendek je. Tapi sembahyang sunat qabliyah zuhur ni memang dalam riwayat yang ini Nabi panjangkan. Jadi boleh untuk kita panjangkan ataupun bagus untuk kita panjangkan sedikit. Wallahu a'lam. Dan pukul 4.10. Hadis bab yang ke-42 ni pendek. Satu hadis je. Kita ambil lah sikit, satu hadis je. Simple. Hadis ni pun tak susah sangat untuk kita bincangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab salatut tatawwu'i fil baiti. Bab salat tatawwu', salat sunat di masjid. Di rumah, fil bait. Di rumah. Haddatsana Abbas al-Anbari, haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Muawiyah bin Salih an Al-Ala ibn Harith an Haram ibn Muawiyah an ammihi Abdullah ibn Sa'ad qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani salati fi baiti was salati fil masjid qala qad tara ma aqraba baiti min al-masjid fali an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalli fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Okey. Sayyidina Abdullah bin Sa'ad tanya kepada Nabi SAW tentang solat di rumah dan solat di masjid. Hanya tanya, nak solat kat rumah aku ke solat kat masjid? Mana lagi afdal? Solat sunat lah dia tanya ni maknanya. Lalu Rasulullah jawab, engkau telah melihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Kita pun tahu kan, rumah Nabi memang kembar je dengan masjid. Lalu Nabi kata, aku solat di rumahku, apabila aku solat di rumahku sebenarnya lebih aku suka
Semayang di rumah lebih aku suka daripada aku semayang di masjid, kecuali solat tersebut adalah solat fardu. Maknanya solat sunat memang lebih afdalnya di rumah. Apa sebab dia? Macam-macam. Antaranya untuk mendapat keberkatan bagi rumah itu dan untuk ahli keluarga di rumah. Sebab tu Nabi SAW sebut ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah dekat rumah-rumah kalian ada bahagian daripada solat-solat kalian. Jadi biar ada juga bahagian solat dekat rumah. Ini khususnya untuk orang lelaki lah. Jadi maknanya janganlah semayang kat masjid yang panjang sampai semayang sunat langsung tak buat kat rumah. Ada orang macam tu. Kat rumah tak pernah semayang, walaupun ialah masya-Allah dia semayang kat masjid kan. Tapi janganlah sampai langsung tak semayang sunat kat rumah. Semayang sunat memang lagi afdal di rumah, supaya kat rumah tu ada juga solat. Okey, kemudiannya selain daripada tu kan malaikat akan turun. Kita semayang kan? Jadi kita nak rumah kita ni ada malaikat, syaitan jauh. Kemudiannya pula solat di rumah lebih ikhlas berbanding dengan sembahyang di masjid. Jauh daripada riak. Sebab tak ada orang tengok. Sembahyang dekat masjid orang tengok. Jadi tentulah yang ikhlas lebih baik. Ini sembahyang sunat Sembahyang fardu dia tak perlu riak. Sembahyang fardu sebab memang wajib. Dan sembahyang sunat yang boleh datang riak ni. Sembahyang sunat. Oh, tengok aku rajin sembahyang sunat. Lepas sembahyang kan. Dia boleh jadi riak. Tapi kalau kita sembahyang sendiri-sendiri je kat rumah, tak ada orang tengok, nak riak benda je. Kan? Jadi lebih ikhlas sembahyang di rumah berbanding dengan di masjid, sembahyang sunat. Sembahyang fardu ni tak sepatutnya jadi riak, walaupun ada juga orang yang riak. Tapi sembahyang fardu ni tak sepatutnya riak, sebab memang semua orang sembahyang. Kan? Jadi bukan kita je sembahyang. Jadi tak adalah kita kata, kau tengok tu aku sembahyang Zuhur tahu tak? Dia tak adalah macam tu kan. Sebab memang orang lain pun sembahyang juga. Macam tu. Tapi kalau sembahyang sunat, ada orang tak sembahyang, ada orang sembahyang. Jadi bila kita sembahyang, orang sebelah kita tak sembahyang, kan, dia duduk je lepas sembahyang fardu kan, kita bangun sembahyang sunat. Tiba-tiba datang dalam perasaan, bagus aku sembahyang sunat tu. Dia ni apalah malas sangat, 2 rakaat bukan panjang sangat. Kan? Tiba-tiba pandang lekeh kat orang, jadi takabur, jadi ujub, macam-macam penyakit datang. Jadi nak elakkan penyakit-penyakit tu, maka sembahyang sunat baik buat di rumah. Selesai. Kan? Tak payah ada rasa-rasa berkaitan dengan manusia lain. Memang antara kita dengan Allah Ta'ala aja. Itu ya sebabnya sembahyang sunat lebih afdalnya di rumah berbanding dengan di masjid. Tapi sembahyang fardu memang eloknya di masjid bagi orang lelaki. Kan? Kecuali apa dia tahu? Kecuali sembahyang sunat yang memang disunatkan berjemaah. Itu lain lah. Macam sembahyang tarawih, sembahyang raya, sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan. Itu lain lah. Sebab memang dia disunatkan berjemaah. Jadi kalau antara sembahyang seorang-seorang kat rumah dengan sembahyang kat masjid ramai-ramai, mestilah sembahyang kat masjid ramai-ramai lebih afdal. Ataupun sembahyang sunat yang yang memang ada tempat dia, macam sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf. Jangan pula tak apa, kan lagi afdal buat di rumah. Jadi tak apalah, balik bilik hotel dulu baru saya sembahyang. Jadi sembahyang sunat tawaf memang dekat, yang paling bagusnya dekat belakang makam Ibrahim, kan? Makam Ibrahim. Jadi itu yang paling afdal. Jadi kat situlah, bukanlah balik bilik pula. Walaupun dia sembahyang sunat. Okey. Ya. Rumah jauh. Kalau rumah kita jauh, yang mana kita rasa kalau aku balik ni tak sembahyang sunat dah. Mungkin sebab masa, mungkin juga dengan sebab gangguan dekat rumah lebih daripada kat masjid. Jadi memang lebih baik kita sembahyang lah. Better sembahyang daripada tak sembahyang. Jadi kalau kat masjid sembahyang, kat rumah tak sembahyang langsung. Of course lah, kat masjid lebih afdal sebab kita sembahyang. Ada orang kan bila dah balik je ke rumah, memang tak sembahyang dah lah. Kalau kat masjid sembahyang juga. Kat masjid sembahyang sunat badiah contoh dia bila balik ke rumah tu, dia dah tak ada dah, dia kata nak pakai telkong balik apa semua, meleceh lah, tak ada lah. Ataupun orang lelaki kadang kan dia dah balik ke rumah tu, dia dah duduk depan TV, memang tak ada dah lah nak sembahyang contohnya. Jadi baik sembahyang je lah dekat masjid. Ataupun mungkin kadang-kadang kita nak singgah tempat lain, lepas sembahyang kita pergi tempat lain, pergi kedai dulu,
kan. Jadi lebih baiknya sembahyang sunat dulu lah. Satu lagi kalau jauh, maknanya kalau qabliyah kan, kalau qabliyah kita sembahyang sunat dulu kat rumah sampai dekat masjid, imam dah bagi salam kan. Jadi sebab rumah kita jauh, jadi memang lebih baik sembahyang sunat tu kat masjid lah, qabliyah tu. Dan rumah Nabi, sebab tu Nabi mulakan jawapan tu dengan, engkau pun tahu rumah aku betul-betul dekat dengan masjid. Jadi maknanya kalau rumah betul-betul dekat, senang. Qabliyah pun Nabi buat dekat rumah kan. Kita mungkin kalau buat qabliyah kat rumah tak sempat nak sembahyang kat masjid, sembahyang fardu kat masjid. Bergantung lah kan? Bergantung dekat jauh, cepat ke lambat. Ada orang dekat tapi lambat, sebab nak pergi masjid pusing jauh, balik dekat. Setengah-setengah masjid kita macam tu, masjid yang kat tepi jalan besar kadang kan. Jadi dia bila pergi lambat, bila balik cepat. Sebab pergi nak kena U-turn 2 kali, balik dekat aja. Jadi bila macam tu, qabliyah mungkin dia tak sesuai buat dekat rumah, ba'diyah dia boleh buat kat rumah. Mungkin macam tu. Jadi bergantung kepada masa yang diambil untuk sebab yang lagi afdal solat dengan imam. Itu lagi besar lagi daripada afdal solat kat rumah ni. Jadi nak kejar jemaah tu lebih afdal, khususnya bagi orang lelaki. Wallahu a'lam. Okey, jadi insya-Allah bulan depan kita akan sambung bab cerita tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngamlah bulan depan, sebab bulan depan dah masuk bulan Rejab dan dekat dengan bulan Syaban. Jadi mungkin 2 bulan tu kita akan baca tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah memang ada kaitan yang cukup rapat dengan Ramadan yang kita akan dah jumpa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan lebih baiklah untuk kita, insya-Allah. Amin. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birida minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghshal Mustafa man ila al-haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram syurafa wa 'ala as-sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.